Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi petang 16 September 2020 bersama saya, Vivi Emirza Ika. Tumpuan berita hari ini. Tidak seperti kelaziman biasa, sambutan Ambang Hari Malaysia 2020 yang berlangsung di Sibu malam tadi disambut berbeza dalam situasi norma baharu ekoran negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Kesemua program yang dijalankan dalam tata cara pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP serta kehadiran jumlah tetamu turut dihadkan. Sambutan Ambang Hari Malaysia 2020 dimulakan dengan doa kesyukuran daripada pelbagai agama di negeri ini. Lebih menarik kiraan detik 12 malam yang menandakan ketibaan 16 September iaitu sambutan Hari Malaysia turut dimeriahkan dengan kehadiran Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Gambas. Hadir sama Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Steven Rundi Utom, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samion, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul, Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak Datuk Chon Sikitayai, Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak Datuk Liwan Lagang dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Iqbal Hunjoi. Berita seterusnya. Pembinaan Kompleks Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor satu kebanggaan kepada penganut bukan Islam di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samion berkata, bangunan yang terletak di Jalan Ong Tiang Sui Kuching itu akan dapat disiapkan beberapa tahun akan datang. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program perpaduan antara agama bersempena sambutan Hari Malaysia 2020 di Sibu pada Selasa. Turut hadir Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Luar Bandar Datuk Iqbal Hunjoi dan Pengarah Unifor Richard Lone. Tambahnya juga Sarawak merupakan contoh terbaik kepada model perpaduan negara dengan keharmonian rakyatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum. Ujarnya perpaduan ini dapat dilihat dengan hanya Sarawak sahaja negeri yang menubuhkan Unifor yang bertanggungjawab sebagai agensi kerajaan untuk menjaga kebajikan penganut bukan Islam. Dalam pada itu, Datuk Amar Jaul berkata, kerajaan negeri telah terbukti mengutamakan kebajikan agama lain dengan usaha memastikan Unifor terus mendapat peruntukan. Katanya bermula pada 2017, unit ini telah diperuntukkan sebanyak 15 juta ringgit dan jumlah tersebut ditambah kepada 20 juta ringgit pada tahun berikutnya. Pada tahun 2019, kerajaan negeri turut memperuntukkan 30 juta ringgit dan pada tahun ini angka itu bertambah kepada 50 juta ringgit. Berikut pula, Program Integriti dalam Pekerjaan Siri 1 tahun 2020 Anjuran Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS pagi tadi bertempat di Waterfront Hotel Kuching bertujuan untuk menyemai nilai integriti dalam diri setiap warga kerja. Berucap dalam program itu, Menterinya Datuk Lee Kim Shin banyak menekankan mengenai kepentingan mewujudkan kesejahteraan emosi, memiliki sikap berintegriti tinggi dan etika kerja yang cemerlang agar memperoleh keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan dan tadbir urus yang bersih serta bebas dari rasuah. Turut berlangsung dalam program itu bacaan ikrar bebas rasuah IBR oleh Setiausaha Tetap Kementerian Baklan Bangi diikuti upacara mendatangani IBR. Sejurus selepas itu berlangsungnya sesi ceramah daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan topik rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Hadir sama Menteri Muda Pengangkutan Datuk Dr. Jerib Susil. Laporan seterusnya. Daerah Simunjan telah dipilih untuk Flag Off Jelajah Sayangku Sarawak #CM Kita Abang Jo, siri pertama anjuran komuniti rekreasi sukan permotoran Bumi Kenyalang melibatkan seramai 30 orang penunggang motosikal berkuasa besar di Pekan Simunjan semalam. Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan, Aula Dris telah diberi penghormatan bagi melakukan flag off bersama dengan Awang Safri Awang Ahmad, pegawai khas kepada Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Hajah Nancy Shukri. Adun Simunjan merakamkan penghargaan kerana Simunjan dipilih sebagai flag off pertama program ini dan menasihatkan para peserta selamat di dalam perjalanan. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk break off pada pagi ini dan nasihat saya di dalam perjalanan haruslah berhati-hati. Semoga kita selamat sampai dan selamat kembali ke destinasi masing-masing.
Sementara itu, pengerusi protem #CM Kita Abang Jo Muhammad Faiz Muhammad Serat dari Kelab Komuniti Rekreasi Sukan Permotoran Bumi Kenyalang menjelaskan program ini bertujuan memberi serta menyampaikan maklumat kepada penduduk sekitar memupuk semangat untuk sayang kepada negeri Sarawak di samping sempena sambutan Hari Malaysia. So, kita akan mengadakan satu program iaitu CMku Abang Jo, di mana objektif utamanya adalah untuk memberi maklumat ataupun menyampaikan maklumat kepada penduduk sekitar dan untuk memupuk semangat sayang kepada negeri Sarawak. Selain itu, kami dari NGO ini turut menyokong penuh kepimpinan yang berhormat Ketua Menteri kita untuk terus menjadi pemimpin utama negeri Sarawak pada pilihan raya yang akan datang. Muhammad Faiz turut memaklumkan jelajah akan bermula di Simunjan dan diteruskan ke Betong bagi mengadakan aktiviti di sana dan hari ini akan meneruskan perjalanan ke Sibu bagi menyambut Hari Malaysia. Beliau menambah lagi sebagai badan bukan kerajaan NGO, pihaknya turut menyokong penuh kepimpinan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg untuk terus memimpin negeri Sarawak yang dicintai. Kita beralih ke perkembangan di Parlimen Negara. Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak BHESS Jabatan Perdana Menteri ditubuhkan bagi memantau pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang berada di bawah tanggungjawab pelbagai kementerian dan agensi persekutuan termasuk Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak merangkap Ahli Parlimen Mukah, Datuk Hajah Hanifah Hajah Taib menjelaskan terdapat beberapa tindakan susulan yang perlu diambil bagi memastikan keputusan jawatan kuasa khas Kabinet JKKK MA63 boleh dilaksanakan. Penubuhan BHESS adalah selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 15 Januari 2020 yang antara lain telah memutuskan pertama, persetujuan supaya jawatan kuasa khas Kabinet untuk menyimak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 dibubarkan memandangkan matlamat asal JKKK ini telah tercapai. Kedua, Jemaah Menteri turut bersetuju supaya sebuah majlis khas diwujudkan sebagai memantau pelaksanaan kepada keputusan-keputusan yang telah dicapai dan menyelesaikan perkara-perkara yang belum dimuktamadkan oleh jawatan khas Kabinet tersebut. Dan ketiga, majlis khas tersebut akan diurusitiakan oleh Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri. Menjelas status kemajuan 17 daripada 21 perkara yang telah diputuskan secara dasar oleh JKKK MA63 pada sesi Dewan Negara semalam, Datuk Hajah Hanifah memberitahu pelaksanaan perkara-perkara tersebut memerlukan kepada tindakan susulan daripada agensi-agensi di peringkat persekutuan dan negeri. Sebagai contohnya, terdapat keperluan untuk meminda mengubal undang-undang baru baik di peringkat persekutuan dan negeri dan perkara-perkara ini masih perlu untuk dibincangkan dan diselaraskan oleh kementerian ataupun agensi yang berkenaan. Secara umumnya, tindakan-tindakan susulan ini akan mengambil masa sekurang-kurangnya tempoh 1 hingga 2 tahun untuk dilaksanakan. Terdapat juga inisiatif yang bersifat berterusan untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi berkaitan bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian edisi petang bersama saya Vivi Amirza Ika dan kru penerbitan. Ikuti laporan berikutnya pada edisi malam. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Jangan lupa saksikan siaran khas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020 malam ini jam 8.30 malam secara langsung di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak, TV1 RTM dan Sarawak Event Channel. Selamat Hari Malaysia. Salam UKAS.